warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسنا وتسر علينا وارضنا وارض عن العالمين. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Azza wa Jalla, kesyukuran juga dipanjatkan kepadanya. Bicara kita berkaitan tentang asas Islamiah ini masuk kepada bab yang ketiga kan, Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah iaitu satu mazhab i'tiqad yang berpegang kuat kepada dasar kebebasan berfikir dan cuba melepaskan Islam daripada belenggu taklid buta. Kalau kita fahami seperti ini, ia lebih kepada semata-mata akal. Waktu yang sama juga akal. Kita pun guna akal juga. Tapi masuk di sini dalam membicarakan urusan agama, akidah khususnya, mereka hanya mengira dengan yang logik sahaja untuk mereka. Kalau berdepan dengan ayat Allah Ta'ala dan juga hadis Nabawi, maka dikira kemunasabahan kepada akalnya, maka akalnya didahulukan. Kononnya untuk melepaskan umat Islam daripada belenggu taklid buta. Begitu. Pengasas mazhab ini bernama Wasil bin Atha', yang lahir pada tahun 80 Hijrah dan meninggal pada tahun 180 Hijrah. Pada mulanya ia berguru kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, masya-Allah, kita maklum bersama, seorang yang sangat zuhud, orang yang alim, juga faqih. Imam Hasan Al-Basri ini dia sempat dengan para sahabat Rasulullah SAW. Yang Imam Hasan Al-Basri ini dia lahir pada tahun 23 Hijrah dan wafat pada 110 Hijrah. Kemudian Wasil bin Atha' ini dia menyisihkan diri, lalu berpisah pada gurunya kerana tidak bersetuju dengan pendapat gurunya dalam masalah orang yang melakukan dosa besar antaranya. Jadi di sini ceritanya begini. Pada suatu hari ketika Imam Hasan Al-Basri sedang mengajar di masjid, tiba-tiba seorang pendengar bertanya, apakah hukum orang yang melakukan dosa besar dan mati sebelum ia bertaubat? Belum pun sempat guru itu memberi jawapan, Wasil terlebih dahulu berkata-kata bahawa orang itu bukan mukmin dan bukan kafir, tetapi di tengah-tengah di antara
kedua-duanya. Kata siapa tu? Wasil bin Atha. Sedangkan orang bertanya kepada gurunya Imam Al-Basri, apakah hukum orang yang melakukan dosa besar dan mati sebelum ia bertaubat? Tak sebab bertaubat lah. Kan? Belum tak sempat lagi guru dia nak jawab, Wasil dah jawab dah. Orang tu bukan mukmin dan bukan kafir. Duduk tengah-tengah. Duduk antara mukmin dan kafir. Sedangkan gurunya belum lagi memberi jawapannya. Maka gurunya berpendapat. Yang mana sedangkan gurunya berpendapat bahawa manusia itu ada 3 macam. Itulah mukmin, kafir dan munafik. Setelah berlaku perselisihan faham tersebut, Imam Al-Basri menghalau muridnya itu dan tidak membenarkannya mengikuti pengajarannya lagi, sambil berkata Wasil telah mengasingkan diri, i'tizal, telah mengasingkan diri daripada kita. Dan daripada perkataan inilah diambil perkataan Mu'tazilah yang menjadi nama golongan ini. Sebab itu Wasil terus membuat pengajaran sendiri dan mendapat pengikut yang ramai pula. Jadi i'tizal ni mengasingkan diri. Mana Wasil yang apa ni i'tizal. Telah terasing daripada kita dah. Karenanya dia adalah kelemahan tak sedar. Bila orang tanya guru jawab. Dan guru dah ada pandangan. Itu ada 3 kategori, mukmin, kafir dan nifaq, munafik. Dia pergi jawab orang yang mana buat dosa besar atau sebab taubat ni duduk tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Maka dia pun terkeluar daripada bersama dengan gurunya Imam Al-Basri dan bawa diri dan dia mengajar, teruskan pengajaran dan ramai pula. Biasalah hari ni pun begitulah juga. Tengok ustaz ada ilmu berkemahiran dengan pembuatan masing-masing, tarikan masing-masing, walaupun ianya menyalahi daripada yang ramai, jumhur dan sebagainya, tetap ada followernya. Nak tahu tu sama ada ianya berada di landasan yang benar dalam beberapa penyampaiannya. Jadi tahulah kita, macam tu dinamakan Mu'tazilah, dipanggil berdasarkan kepada apa yang disebutkan. Di antara fahaman Mu'tazilah ialah Tuhan tidak bersifat dengan mana-mana sifat, bahkan segala-galanya dengan zatnya sahaja. Dengan zat mata-mata. Yang kedua, Tuhan itu bersifat adil dan mesti membalas baik kepada orang yang membaik, demikian juga sebaliknya. Yang ketiganya, manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Itu akal, itulah pemikiran. Yang keempatnya, Tuhan wajib membuat sesuatu yang baik dan yang lebih baik. As-salih wal islah. Wajib bagi Allah begitu. Allah ni dia tidak didesak dan tidak terdesak, kan? Pasti Allah mana boleh. Wajib atas Tuhan ni. Harus bagi dia untuk yang baik ataupun yang lebih baik. Kehendak Allah. Tak boleh nak mewajibkan Allah atas Allah Ta'ala. Itu yang berbeza pahaman Mu'tazilah. Yang kelimanya, Al-Quran itu baru dan bukan qadim. Saya dah cerita dulu bagaimana pada zaman mereka inilah hingga diuji para imam Syafi'inya, Imam Hanbalnya berkaitan dengan ada Al-Quran itu qadim ataupun hadis. Yang keenam, Tuhan itu tidak dapat dilihat oleh manusia baik di dunia ini maupun di akhirat. Kelak mereka berdasarkan pada ayat 143 Al-A'raf. Tuhan ni Allah tak dapat dilihat oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dia berdasarkan pada ayat Allah Ta'ala juga, surah Al-An'am
ayat 143 yang bunyi qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani. Maksudnya Nabi Musa bermohon kepada Tuhan, mohon kepada Allah, wahai Tuhanku, perlihatkanlah zat engkau kepada aku supaya aku dapat melihat engkau. Jawab Allah, engkau tidak sekali-kali dapat melihat aku. Pada saat ayat inilah kerana penafsiran mengikut penafsiran mereka sendiri, akal mereka, maka tak dapat tengok Allah bukan dunia, bahkan di akhirat sekali. Allahu Akbar. Dia fikir dengan akal ni masalah kan. So, di sana ada sandaran menyatakan jelas kita melihat Allah di akhirat kelak tanpa diragui lagi. Baik, seterusnya juga pada ayat satu lagi tadi surah Al-An'am ayat 143, sebenarnya ayat Al-A'raf saya sebut tadi, Al-A'raf qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani. Kemudian lagi ayat Al-An'am 103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, yang bermaksud Allah Taala tidak boleh dicapai oleh penglihatan makhluk-makhluknya, sedangkan Allah boleh mencapai segala penglihatan dan ia maha lembut dan maha pakar. Jadi dia menggabungkan dua ayat ini menyatakan kita tak boleh melihat Allah di dunia, juga akhirat pun begitulah. Jadi ini pegangan mereka. Jadi Mu'tazilah ni merupakan mazhab yang banyak sekali menggunakan hujah akal dalam pegangan i'tikad. Dalam pegangan i'tikad berakidah. Mereka menggunakan falsafah Greek sebagai bahan hujah mereka. Mazhab ini mencapai kedudukan yang tinggi pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari keluarga Abbasiyah. Falsafah Greek memanglah orang non-Muslim. Sudah tentu dia dengan akalnya. Sedangkan perundangan agama atau syarak agama mereka pun mereka tolak. Kita bukan begitu. Kita syarak itu mendalui akal. Kita menggunakan syarak dan juga akal. Dan juga al-adah. Ada adat yang dibolehkan bagaimana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Hukum al-adah. Baik, tetapi di sini disebut bagaimana mereka menggunakan falsafah Greek sebagai bahan hujah mereka. Mazhab ini mencapai kedudukan yang tinggi pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari keluarga Abbasiyah pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Tapi kemudian menjadi lemah pada masa Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid yang juga daripada keluarga Abbasiyah juga. Terusnya menjadi lebih merosot lagi setelah lahirnya dua orang tokoh terkemuka. Itulah Abu Hasan Al-Ash'ari, kita Asy'ariyah ni, dan juga Abu Mansur Al-Maturidi daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua-dua tokoh mazhab ini makin lama semakin berpengaruh sehingga dapat mengatasi mazhab-mazhab lain dan menjadi pegangan kepada umat Islam sehinggalah sekarang ini. Maknanya ada satu masa itu sebelum kedatangan, kemunculan Abu Hasan Al-Ash'ari, kita Asy'ariyah, juga Abu Mansur Al-Maturidiyah, dia berlaku apa dia? Berlaku kelemahan dari akidah kerana dipengaruhi oleh kumpulan Mu'tazilah tadi. Maka lahirnya mereka ini pula ialah untuk berdepan juga mengatasi masalah akidah yang dikemukakan oleh Mu'tazilah tadi, juga pengaruh-pengaruh daripada luar, Greek dan sebagainya. Sistem itulah sampai hari ini kekal di mana dia masuk ke kelompok Ahlussunnah Jamaah, itulah daripada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jasa Mu'tazilah, apa jasa dia? Dibicarakan juga apa jasa dia. Mazhab Mu'tazilah adalah yang mula-mula mencipta ilmu kalam dalam Islam. Mereka lah yang pertama menggunakan senjata musuh dalam mempertahankan kesucian akidah Islam. Kenapa dia kata begini? Kerana mengambil metodologi ataupun teknik daripada
falsafah Greek tadi kan. Tujuannya untuk mematahkan mereka musuh tu. Jadi berlakunya kelemahan daripada diri mereka sendiri ialah sampai menggunakan teknik tersebut mempengaruhi mereka sehingga menolak pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Kena kita maklum Imam Al-Ghazali juga dalam membicarakan akidah, khususnya juga dalam memberi faham akan apa yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ini berkaitan dengan sifat 20, yang mendatangkan juga pendekatan akal itu untuk menolak fahaman Mu'tazilah dan juga fahaman ahli falsafah Greek dan seumpama dengannya, dengan mendatangkan dalil yang jelas Al-Quran dan hadisnya juga para ulama-nya. Begitu. Ini jadi jasa dia baguslah satu sudutnya untuk mengalahkan, untuk menumbangkan kefahaman-kefahaman daripada ilmu-ilmu falsafah. Di sini nyatakan mereka yang pertama menggunakan senjata musuh dalam mempertahankan kesucian akidah Islam dengan mengambil ilmu-ilmu falsafah dan mantik, ilmu mantik, ilmu logik daripada orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Keadaan ini berlaku kira-kira awal kurun kedua Hijrah. Wasi bersama rakan-rakannya telah bergiat menentang hujah-hujah musuh dengan menggunakan senjata mereka itu sendiri untuk menikam balas. Tegasnya jasa Mu'tazilah sangat besar dalam mempertahankan suci Islam di abad yang silam. Kita tak nasibkan tentang jasa tersebut. Tapi berbalik semula tentang perkara-perkara yang ia sendiri khilaf dengan pandangan jumhur itu sendiri, maka itu tidak bolehlah kita mengambil kira akan pandangan mereka. Baik, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sini sekejap, sebenarnya satu itu je lah. Jadi mengambil pendekatan metodologi atau teknik-teknik falsafah daripada mantik daripada orang Yahudi, Nasrani dan Majusi untuk mengalahkan Yahudi, Nasrani, Majusi dan juga ahli falsafah Greek dan sebagainya. Kata kalau kita bersilat tu, kita guna gerak tari langkah buah mereka juga untuk kalahkan mereka. Belum lagi guna teknik-teknik yang lain kan. Okey, baik. Itu tak ada masalahnya itu. Okey, terima kasihlah satu sudut. Satu sudut kita ucap terima kasih untuk itu. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ingat semua tu. Terima kasih tu jangan kita boleh Ustaz. Tak boleh. Tak boleh. Kita cerita bagaimana dia berdepan dengan golongan-golongan Yahudi dan Nasrani dan Majusi dalam perkara akidah yang ditasyabbuh. Tasyabbuh yang mereka cuba nak menyamakan, nak masukkan dalam akidah Islamiah. Baik, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itulah pegangan terbanyak orang-orang Islam yang muncul untuk menentang golongan yang lahir sebelumnya, seperti golongan Khawarij, golongan Syiah dan lain-lain lagi. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini diketuai oleh dua orang tokoh ilmu aqidah, itulah Abu Hasan Al-Maturidi yang lahir pada 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah, bertempat di Basrah. Manakala Abu Mansur Al-Maturidi pula meninggal pada tahun 333 Hijriah. Lewat dalam berapa 9 tahun selepas wafatnya Abu Hasan Al-Asy'ari, maka wafatlah pula Abu Mansur Al-Maturidi. Yang mana Abu Mansur Al-Maturidi bertempat di daerah Samarkand. Mazhab ini berpendapat bahawa Allah menjadikan kuasa dan kemahuan serta perbuatan manusia, tetapi berlakunya sesuatu itu menurut usaha ikhtiar manusia sendiri serta berkebetulan dengan keiznan Allah kepadanya. Mereka berpendapat demikian kerana berpegang dengan maksud firman Allah Ta'ala pada ayat 30 surah Insan, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Maksudnya, dan tidak mereka itu berkehendak melainkan Allah menghendakinya. Jadi ayat di atas ini menunjukkan bahawa manusia mempunyai kehendak
dan kuasa memilih sesuatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti kalau hendak menghilangkan dahaga, ia akan mencari air untuk diminum. Kalau hendak mengatasi lapar, untuk hilangkan lapar, ia akan mencari makanan untuk dimakan dan seterusnya lah. Dan Allah memberi kita usaha ikhtiar untuk pilihan untuk mengatasi sesuatu perkara tersebut. Allah juga yang telah menentukan undang-undang sebab dan akibat bagi makhluknya. Sunnatullah fi khalqihi, atau sunnah Allah pada makhluknya, seperti mana api itu pada ghalibnya membakar. Allah jadikan sunnah Allah, api ini dia membakar. Pisau melukakan, dia tajam dengan melukakan dan sebagainya lah. Apa-apa bendanya, sesuatu benda itu dia ada kebiasaan yang Allah jadikan. Dialah yang telah menjadikan usaha ikhtiar kepada manusia. Dengan sebab itu mereka bertanggungjawab di atas mereka dalam ya Allah beri, Allah izinkan dengan batasan, ya api membakar, biasa begitu. Tapi kadang-kadang ada juga tidak boleh membakar. Pisau pada adatnya boleh melukakan, dia tajam. Bukan pisau tumpul ini yang tajam, pada adat melukakan, tapi ada juga waktunya dia tidak boleh melukakan. Itu kita terbatas itu. Allah beri tapi terbatas dengan kehendak Allah Ta'ala. Tegasnya manusia sendirilah yang menentukan ke arah manakah yang mereka hendaki. Walau bagaimanapun tanggungjawab itu tidak terkeluar daripada ta'aluk, tidak terkeluar daripada tertakluknya undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah pada azali lagi. Ikhtiar, demam, carilah ubat dia. Zaman kita Panadol nama dia kan. Tapi maka ada yang tidak menyembuhkan, makin melarat, ada yang okey. Mana yang adat tu biasanya kita kata al-adah yang sunnatullah fi khalqihi. Yang mana biasa Allah buat begitu pada makhluk-makhluknya. Itu bergantung kepada dia, kepada apa yang telah dicaturkan oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Baik, fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi keterangan ini sebenarnya kita pun dah tahu kan. Kita lalu dulu apa yang tulis oleh sahibul kitab, ambil faham. Dan kadang-kadang kita mengulang kaji ini, dia mengingat kita balik. Mengingatkan balik apa? Kadang-kadang kita ada juga terpahaman kita, saya yakin kita boleh, tiba-tiba tak boleh. Tiba-tiba tidak boleh. Berarti benda itu sepatutnya berlaku tapi tak berlaku. Contoh, kita ambil contoh yang bagi tadi, pisau memang tajam. Kita bukan nak iri daging, nak potong lada. Kenapa pula? Kenapa pula? Maknanya kehendak Allah Azza wa Jalla. Sekali kalau berlaku tu, itu menunjukkan bahawasanya kuasa kita, usaha kita, keinginan kita terhad. Terhad. Kalau kita begitu yakin dengan kehendak kita semata-mata, tak sandar pada Allah Ta'ala, maka dia akan jadi apa dia? Satu lagi, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah. Dia jadi Qadariyah pula. Rasa yakin dengan kemampuan kita semata-mata. Bila tak berjaya tu, dia dah mula dah. Sebenarnya kalau kita yang berada saja, tak berjaya tu bukan dengan izin Allah. Ada sebab. Ada sebab tertentu yang Allah ingin ajarkan kita, sedarkan akan satu perkara, ada kesalahan dan sebagainya. Baik. Termasuk pada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Perbuatan hamba mazhab ini berpendapat bahawa Allah telah menjadikan perbuatan hamba yang berbentuk usaha ikhtiar baginya. Dengan itu mereka bebas menggunakan sama ada hendak membuat sesuatu ataupun tidak. Dan mereka ditaklifkan mematuhi hukum-hukum yang diwajibkan di atasnya. Ini di sudut faham Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan hamba, perbuatan kita lah. Yang mana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini berpendapat Allah telah menjadikan perbuatan hamba itu berbentuk usaha dan ikhtiar. Kita bebas menggunakan hak tadi yang Allah beri, usaha dan ikhtiar tersebut untuk buat sesuatu ataupun tak nak buat. Waktu sama juga mereka ini, kita ditaklifkan, diberi tanggungjawab mematuhi hukum-hukum yang diwajibkan di atasnya.
Kalau kita sakit maka wajib berubat. Kalau wabak sedang berlaku, kita wajib berusaha untuk mengelakkan wabak tersebut. Adapun pendekatan yang kita gunakan, kalau ini kita vaksin, kan? Itu satu ikhtiar sahaja. Keyakinan kita pun terbatas, jangan melampau sangat, kan? Apa yang melampau? Contohnya melampau kalau pada ini vaksin itu sebagai pencegahan untuk mengelak, dan kalau terkena juga wabak yang sedang berlaku, ia tidak melarat. Tapi ada yang melarat sampai meninggal pada itu dengan maksud ikhtiar kita terbatas. Yang maksud melampau itu sampai tahap orang yang dah divaksin dia tak nak kawan dengan orang yang belum vaksin. Itu tak boleh, itu melampau. Sebab sudut kesihatan pun dia tak bagi jaminan 100%, kan? Dia cuma kata ialah sebagai apa dia? Hanya sebagai apa nama saya sebut tadi? Untuk mengekang kawalan. Kalau kena juga, cuma tak melarat. Lepas tu saya meninggal, kata Allah Ta'ala, macam mana? Maknanya kita secara ikhtiar. Yang kata tak nak melampau sebab masa tu saya ada dengar dalam segi dua ni ada geng yang vaksin tak nak kawin yang belum vaksin. Jangan macam itu, tak betul. Pemikiran yang salah. Seolah-olah orang tak vaksin ni bawa penyakit pula. Jangan begitu. Masing-masing jagalah, masing-masing jaga. Jangan sampai putus hubungan silaturahim. Yang wajib dalam agama kita ialah pastikan tidak memutuskan hubungan ukhuwah silaturahim. Kalau ia satu perkara yang pasti, kan? Kalau vaksin tu confirm memang tak kena, dan yang tak vaksin ni memang bawa penyakit, tu lain cerita. Tapi betul gitu tak begitu. Saya cakap ni nak menenangkan keadaan, jangan sampai tahap itu. Kena faham dia elok. Baik. So, Ustaz, saya dah 2 dos lah. Tak kisah, ambil penjagaan. Baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah mengangkat akan wabak yang sedang melanda pada hari ini dan memudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Baik, yang keduanya tadi tentang perbuatan hamba, bagaimana cara pahaman Ahlussunnah wal Jamaah kita lah berpegang tu, begitu cara dia. Usaha ikhtiar tu kena buat. Kata nak buat pun tak apa. Tapi nasib lah. Tapi janganlah kita melampau. Dan kena ingat, dan disendam mereka ditaklifkan. Mana kita dipertanggungjawabkan mematuhi hukum-hukum yang diwajibkan ke atasnya. Baik, yang keduanya, apa dia di antara fahaman Ahlussunnah wal Jamaah? Yang kedua, sifat-sifat Allah. Kalau tadi Mu'tazilah dia tak terima sifat Allah, hanya zatullah, kan? Tadi kita baca. Kita dengar sama tadi. Okey, yang kedua, kata Ahlussunnah wal Jamaah, sifat Allah ni, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahawa Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia sebut sifat kamalat. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah, seperti bagaimana sifat Allah berkuasa. Kata kudrah, kaunuhu qadiran. Allah Ta'ala itu berkuasa lah. Bersifat berkuasanya, berkemauan iradah, kaunuhu muridan, berpengetahuan, ilmu, dan lain-lainnya lagi lah dalam sifat-sifat yang kita pelajari, yang dinamakan sifat 20 itu. Sifat-sifat itu berada pada zatullah pada azali lagi. Sifat-sifat itu berada pada zatullah pada azali lagi. Dengan sifat kuasa itulah ia mengadakan atau mentiadakan sesuatu yang mungkinat, yang mungkin, yang harus bagi Allah Ta'ala, dan dengan kemauan Allah Ta'ala pula ia menentukan sesuatu perkara yang mungkinat, perkara yang mungkin dia nak buat tak nak buat, dan dengan ilmunya, dengan ilmu Allah terdedah segala sesuatu kepada Allah dan seterusnya. Ketiga pula mengenai Al-Quran. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahawa Al-Quran itu kalamullah yang qadim. Sekejap tadi kita tengok Mu'tazilah dikata apa? Hadis, kan? Bukan qadim. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berkata Al-Quran itu kalamullah yang qadim dan azali, bukan baru, bukan baru datang dah. Kerana kandungan isi dan maksudnya itu adalah daripada kalamullah yang qadim, yang tidak berhuruf,
bersuara dan bersusun. Manakala tulisannya, ini nak jawab. Sebab kalau kita tak baca yang ni, manakala tulisannya, orang kata, tu tulisan Ustaz benda baru. Ya, benda baru. Bukannya itu. Bukan yang sedang kita baca. Ini cerita hakikat yang sebenar. Al-Quran itulah kalam Allah itu, yang mana susunan dan maksud tersebut. Cuma untuk kita adanya tulisan. Dibaca adalah suara, bukan suara Allah. Kita lah. Kita kena faham dia elok. Jadi dijawab terus, manakala tulisannya pula, bacaannya pula dan bunyinya pula itu adalah baharu yang boleh ditulis, yang boleh dibaca dan boleh disebut. Walau bagaimanapun secara umumnya wajib dikatakan Al-Quran yang tersusun 30 juz itu adalah kalamullah yang qadim lagi azali. Situ. Termasuklah sifat Allah Ta'ala pun yang qadim lagi azali. Maka yang mudahnya zahir, yang macam kita nampak Allah jadikan kita semua ni kan, perbuatan dia tu kita tak nampak, dengan sifat dia pun kita tak nampak, tapi kita boleh tahu. Tapi dengan wujudnya kita ini perkara yang baru. Al-Quran kalamullah ialah daripada qadim lagi azali. Cuma yang terzahir untuk kita lah dia bentuk tulisan tadi yang boleh dibaca. Sehingga kita pun jadi ada bersuara, maka bersuaralah dengan apa yang dibaca. Kalau yang hadis tu, itulah yang nampak seperti itulah, tapi kita bermaksud ialah kalamullah yang sebenar itu ialah yang qadim lagi azali. Saya teringat dulu saya diceritakan, ada cerita Imam Syafi'i pernah dia ditahan, kemudian dia nak keluar daripada negara Iraq. Ditanya oleh pihak yang berwajib, adakah apa pandangan kamu tentang Al-Quran, adakah ianya qadim ataupun hadis. Kerana ketika itunya pemerintah telah dipengaruhi pemahaman yang unsur-unsur pemahaman rentak gaya apa dia ke arah Mu'tazilah tersebut. Sedangkan mereka ini jadi ditanya, maka dia pun diberitahu. Imam Syafi'i menjawab, dia kata Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, keempat-empat ini adalah hadis. Keempat-empat ini maksudnya jari dia dia ke situ. Main akal tu. Tapi waktu tu orang bertanya, dia dengar, dia tengok, dia terpengaruh dengan isyarat ini. Yang keempat-empat ini semualah hadis. Maka dia lepas akal punya pasaran. Itulah yang kita dengar, yang cerita oleh para tutup guru dulu lah. Baik. Mengenal Al-Quran. Kita dah baca tadi, selesai. Yang keempat, melihat Allah. Melihat Allah tadi, apa kata Mu'tazilah? Tak boleh tengok atas dunia dan juga di akhirat. Mengikut Muhammad Ahli Jamaah, melihat Allah bagi orang-orang mukmin di akhirat kelak adalah harus pada akal. Harus pada akal. Mana harus pada akal, boleh terima akal untuk tengok di akhirat kelak. Dan wajib pula pada hukum syarak. Kerana Allah itu zat yang mawujud dan tiap-tiap yang mawujud itu boleh dilihat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala boleh dilihat tetapi bukan di alam dunia ini. Itu yang dijelaskan. Boleh dilihat tapi bukan atas dunia ini. Berdasar pada apa? Antara dalil-dalilnya ialah dalil inilah dalil dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah berkata, satu masa Rasulullah SAW melihat bulan penuh purnama, lalu baginda pun bersabda ketika bulan penuh, bulan purnama tu, Allah bersabda, innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadzal qamar wa la tadammuna fi ru'yatihi. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, bahawasanya kamu akan melihat Tuhan kamu dengan terang sebagaimana kamu lihat bulan purnama ini,
dan kamu tidak ragu-ragu lagi melihatnya. Satarawna, nak akan datang. Akan datang. Satu masa nanti kamu lihat Allah Ta'ala tu iyanan. Mana dengan mata kepala sendirilah iyanan tu. Sangat-sangat jelas. Dengan jelas, kerana kamu lihat bulan purnama ini. Kama tarawna hazal qamar. 2 malam lepas kan? Bulan purnama. Berapa Rejab kita ni? Dah 17 Rejab ke hari ni? Tak perasan. Tak apa dah. Memang tengok, orang macam tu jelasnya. Nak beritahu tentang satarawna akan datang. Nanti kan makin lihat. Takkan Nabi berbohong. Nak beritahunya, bolehlah Allah Ta'ala. Tapi bukan sekarang. Maksudnya lah akhirat kelak. Firman Allah Ta'ala pada ayat 22 dan 23 surah Al-Qiyamah. Wujuhi yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Bermaksud beberapa muka pada masa itu berpanang-panangan melihat kepada Tuhan. Ini ayat Al-Quran jelas. Ada orang tanya, Ustaz, Mu'tazilah tak terfikir ke ayat ini? Entahlah, saya pun tak tahu apa cerita kan. Tapi dah nak pilih akal sangat, dia faham macam mana, wallahu a'lam maksudnya ayat ini. Ayat ini jelas bersandar pada hadis Nabi itu tentang besok. Kita boleh tengok Allah Ta'ala tu dengan mata kepala kita sendiri sebagaimana tengok bulan atas dunia ni. Atas dunia ni tengok bulan. Allah akhirat kelak. Pada siapa? Orang mukmin, orang yang beriman. Tengok tu, ila rabbiha naziratun. Dan kepada Tuhan, pada Tuhannya duk saling pandang, memandang. Yang kelima ia berkaitan dengan dosa besar. Tadi ada sebut Mu'tazilah dosa besar, dia kata apa? Orang yang buat dosa besar tak sempat bertaubat, duduk tengah-tengah. Kalau duduk begitu macam mana keadaan? Ramai tak apalah, kita buat dosa besar, tak taubat pun duduk tengah-tengah. Apa cerita ni? Kadang-kadang terfikir macam mana dia boleh fikir macam tu? Apa alasan? Wallahualam bissawab. Pelik je kan? Baik, yang kelima tentang dosa besar di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab ini berpendapat orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar itu belum gugur imannya dan mereka masih dianggap mukmin kerana iman itu ialah amalan hati. Seluruh umat Islam bersepakat bahawa orang yang melakukan dosa besar wajib disembahyangkan, disolatkan jenazah dia boleh dia meninggal. Sedangkan orang-orang yang bukan mukmin haram disolatkan ke atasnya. Selagi mana dia itu masih lagi beriman. Dia buat dosa besar. Kan, beriman mesti disolatkan. Mana tetap. Maknanya esok itu apa yang kita faham bersama bagi mereka yang beriman dan berdosa, maka dia akan diberi pembalasan. Dengan balasan neraka Allah Ta'ala. Sehinggalah dah selesailah dengan tempoh yang telah ditentukan, barulah dia dikembalikan ke syurga kerana dia itu masih lagi mukmin, muslim. Muslim. Ini dia guna mukmin dan buku ni dengan masalah muslim lah. Muslim yang asi. Muslim yang asi, orang Islam yang berdosa. Selesai dah berkenaan. Ini ringkas sedikit sebagai pengenalan saja tentang Mu'tazilah dan juga Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita lihat tokoh-tokoh ilmu tauhid. Pertama ialah Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita kena kenal. Di sini ada 3 dia gunakan. Yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi, yang ketiga Hasan Al-Basri. Dalam bab keempat ini tokoh ilmu tauhid, pertama bicaranya tentang Abu Hasan Al-Asy'ari yang umumnya ramai orang tak tahu. Kan? Kita pandai sebut dan pernah dengar sebab kita ni kategori orang ramai ni dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita tersebut. Benda ni ada catatan tuan dalam bukunya sama sekali Google dan sebagainya. Pertama sekali Abu Hasan Al-Asy'ari yang lahir 260 Hijriah, yang telah wafat pada tahun 324 Hijriah. Nama penuhnya ialah Ali bin Ismail bin Ishaq daripada keturunan Musa Al-Asy'ari. Musa Al-Asy'ari.
Lahirnya di Basrah. Basrah ni kat mana tuan? Iraq. Negeri Iraq. Dan dibesarkan di sana yang secara kebetulan pada masa itu sangat maju dalam berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Batu Basrah tu memang tengah top. Pusat pengajian ilmu. Hebat. Termasuk ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu kalam. Pada masa mudanya, Abu Hasan ini terkenal sebagai murid yang termaju dalam pelajaran daripada rakan-rakan sepelajaran dengannya. Murid yang pintar ni, Abu Hasan Asy'ari ni. Seorang yang petah bercakap. Dapat mematahkan hujah-hujah lawan dengan cekap. Kebolehannya dalam ilmu kalam melebihi daripada ilmu-ilmu yang lain. Memang ilmu kalam, ilmu logik, kalau itu ilmu lawyer punya lawyer itu hebat. Ya, hebat. Kita tak nafikan. Dia benda yang teknikal yang perlu difahami dengan baik untuk menentukan sesuatu perkara itu baik dan buruknya. Jadi maksud sini tentang ilmu kalam tu pada zaman Abu Hasan dia antara murid yang pintar dan menguasai dan dapat berhujah dengan baik. Cakap pula. Kebelahannya dalam ilmu kalam melebihi daripada ilmu-ilmu yang lain. Beliau belajar ilmu kalam dengan Abu Hasan Al-Jubba'i. Al-Jubba'i atau Al-Jubba'i itu seseorang yang bermazhab Mu'tazilah dan menjadi pengikut Mu'tazilah yang setia. Lepas itu pada hari ini ada orang yang mana menolak Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Dia tak Asy'ariyah, Abu Hasan dulu dia Mu'tazilah. Betul lah, tingkat awalnya. Dia belajar, dia pintar, dapat ikut lah. Orang pintar dapat ikut dan menjadi murid kepada Abu Hasan Al-Jubba'i dan seorang yang Mu'tazilah pada ketika itu. Dan menjadi pengikut Mu'tazilah yang setia. Tetapi akhirnya beliau keluar, meninggalkan masa itu dan mengikut mazhab ahli salaf dan mengisytiharkan dirinya bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Takkan orang yang membenci, menolak Abu Hasan Asy'ari ni, dia tak tengok pengakhirannya bagaimana, kan? Pengakhirannya bagaimana? Pengakhirannya ialah beliau telah keluar daripada mazhab Mu'tazilah dan mengisytiharkan. Dia keluar dan meletakkan sebagai mazhab ahli salaf dengan atas nama ahli sunnah wal jamaah. Pembaruan Abu Hasan Asy'ari dalam mazhab ahli sunnah jamaah ialah menggunakan hujah akal dalam perbahasannya dan membentangkan pendapatnya dalam ilmu kalam. Itu satu cara memudahkan fahaman orang-orang yang belajar falsafah di samping penggabungan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis dalam menentang golongan sesat dengan mengikut corak dan gaya masing-masing. Oh, kita faham. Oh, dia katakan ilmu kalam tadi yang dimaksudkannya ialah untuk menolak. Orang dulu dia menggunakan ilmu kalam dalam bab akidah. Sebab tu saya tengok ada itu sadar Allah Ta'ala dia orang bijak, orang pandai, pensyarah mesti juga. Dia marah pada ilmu kalam. Okay, nak marah tu boleh, tapi kamu tengok ada ilmu kalam yang dia maksudkan tu bagaimana, kan? Tengok dulu. Kalau begini maksudnya, kalau untuk melawan, untuk menolak ilmu kalam pada masa terdahulu, tak? Kemudian didekatkan lagi penggabungan, disulam dengan ayat Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentang golongan sesat ini dan mengikut corak dan gaya masing-masing. Kerana kebijaksanaan manusia, terror macam mana pun, datang ayat Quran dan Hadis akan jatuh. Kerana dia akan bertemu nanti ialah tak masuk akal pula. Ayat Al-Quran tadi memberi makna juga maksud yang tidak logik pada akal. Jadi akan mula nak menolak, tapi takkan nak tolak Al-Quran kot. Kalam Allah, takkan tolak kalam daripada Rasulullah. Kalau Rasulullah dia tidak bercakap perkara yang sia-sia. Di situlah akal yang benar akan mengatakan, maknanya yang berlaku ni tak betul lah, takkan nak lawan Allah dan Rasul. Sebab tu macam tu cara berfikirnya. Bukan kira cara logiknya semata-mata. Pembaruan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam mazhab Ahlussunnah Jamaah dalam menggunakan hujah akal dan perbahasannya. Kita selesai kita sebut tadi.
Seterusnya, beliau seterusnya banyak mengarang buku-buku kerana menolak fahaman sesat kaum mulhid ateis. Jelas, dia buat tu kan nak lawan kaum ateis. Orang yang tak percaya ke Tuhan. Jadi masalah lah hari ini, individu tertentu, dia marah tentang ilmu kalam. Kalau yang pasal ilmu kalam, golongan ateis, itu kita bersetuju. Betul lah. Bukan kamu, saya. Kita dan juga termasuklah abang saya pun memang marah lah. Guna teknik itu dan juga mendatang Quran dan hadis untuk menolak mereka. Jadi baru kita faham. Tujuannya adalah untuk menolak fahaman sesat kaum mulhid ateis yang mana tak ada Tuhan, Brahman. Brahman ni agama apa ni? Hindu lah. Brahmin kan? Brahman. Majusi dan lain-lainnya lagi lah. Sehingga pada hari ni pun kita juga masih menggunakan juga untuk menggunakan ilmu kalam ni untuk menolak. Bagi sebab dia ilmu kalam maksudnya ialah guna akal. Kita bagi akal dulu. Bagi akal tu bukan benda kita bagi akal yang kita duduk dengan akal mereka. Kedua lagi bagi Quran dan hadis pula. Situ. Maksudnya begitulah. Mana akal itu mesti ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau berlawan Quran itu bukan itu. Baik, jelas. Sebab itu ramai ulama yang tidak bersetuju dengan pendapatnya. Walau bagaimanapun mazhab Ahlussunnah yang di bawahnya itu terus berkembang dan dia dianggap oleh tokoh ilmu tauhid yang terkemuka. Dengan pengaruh beliaulah pahaman-pahaman Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabariyah setelah mazhab beransur lemah terus lenyap. Beliau meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijriah bersamaan dengan 935 Masihi. Jelas. Kerana selepas pada Mu'tazilah ada lagi di sana Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah ni mereka semata-mata kepada usaha dan ikhtiar sendiri, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Jabariyah ni pula tak ada usaha langsung, tak ada ikhtiar langsung, serah Tuhan bulat-bulat gitu pula. Itu Jabariyah. Dia ibaratkan kita ni macam kapas ditiup angin, ikut apa jadilah. Itu Jabariyah. Akhirnya pegangan ini telah lenyap dengan sebab apa? Dengan sebab munculnya satu pendekatan yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu sendiri. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia rumusannya ialah yang mana Abu Hasan Al-Asy'ari ini membawa satu pendekatan yang benar itu untuk mengalahkan orang yang bercakap hebat tentang logiknya, akalnya, kalamnya, dengan didatangkan dengan nas-nas Al-Quran juga hadis Nabawiyah. Jadi faham kita pada ini, sudahlah henti-hentikanlah orang yang tuduh macam-macam pada Abu Hasan Asy'ari ni tak betul, terkeluar dari sunnah bid'ah, terkeluar dia tu. Baru ni saya dengar ada satu YouTube. Bukan YouTube dia cut juga. Agama Allah Ta'ala dia memang tak setuju sangat dengan sifat 20. Sehingga dia tersalah cakap. Dia kata ajar anak-anak murid, okey semua kaunuhu qadiman. Kaunuhu qadiman. Dia ada tak? Lepas tu depa dah tulis balik, mana ada kaunuhu qadiman, memang tak ada pun. Kalau kamu nak sebut betul-betul yang ada kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu qadiman mana ada? Kan? Tak ada qadim. Tak ada. Dalam sifat dulu tak ada qadim. Nak nyatakan sifat Allah Ta'ala itu ya, yang qadim lagi azali. Itu betul. Kalau nak kona pun, jangan nampak kona yang tak betul. Kan? Kona yang betul ada Ustaz? Tak ada juga. Maksudnya jangan nampak bodoh sangat. Itu lah. Rupanya orang yang uras tu, dia juga tak pernah belajar tentang sifat 20. Maka jadi sifat Allah itu qadiman. Tak ada. Kelemahan itu. Baik, yang keduanya ialah Abu Mansur Al-Maturidi. Nama penuhnya Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Dilahirkan di satu tempat bernama Maturidi di daerah Samarkand. Seorang ahli ilmu kalam yang terkemuka dan hidup semasa
sezaman dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, seseorang yang mempunyai pandangan yang tersendiri dan terkenal dengan nama mazhab Maturidi. Ahli pengkaji sejarah tidak dapat menentukan dengan tepat tarikh kelahiran beliau, tetapi dianggarkan kira-kira dalam pertengahan abad ke-3 Hijrah. Beliau ini mempelajari ilmu fiqh dan ilmu kalam dengan seorang gurunya yang bermazhab Hanafi bernama Nas bin Yahya Al-Balkhi yang meninggal pada tahun 268 Hijriah. Beberapa kali beliau pergi ke Iraq dan Basrah kerana membuat perbincangan mengenai akidah yang mana telah diperbincangkan dengan hebatnya pada masa itu oleh mazhab Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan ahli-ahli fiqh. Dan beliau lebih berat menyebelahi mazhab Mu'tazilah daripada mazhab Asy'ari. Dan beliau juga ada juga waktu itu kata condong kepada Mu'tazilah. Condong lebih berat. Lebih berat memberati condong dalam Mu'tazilah daripada mazhab Al-Asy'ari. Sedangkan Abu Hasan Al-Asy'ari telah mengambil jalan tengah antara Mu'tazilah dengan ahli-ahli fiqh dan juga ahli-ahli hadis. Sebagai contoh adalah masalah perbuatan Allah. Pendapat Maturidi adalah berbeza dengan apa yang dipahamkan oleh Mu'tazilah dan Al-Asy'ari. Mazhab Al-Asy'ari berpendapat bahawa perbuatan Allah tidak mempunyai sebab-sebab tertentu. Kerana segala perbuatan Allah itu tidak disoal. Hanya perbuatan hamba saja yang akan disoal pada hari akhirat kelak. Kan sebab apa yang berlaku itu kan, baik dan buruk semuanya daripada Allah Ta'ala kan. Hakikat dia. Memang Allah sebut apa-apa yang tertimpa ke atas kamu, apa yang telah ditimpa ke atas kamu itu, yang baik itu datang daripada Allah, dan apa-apa yang datang daripada kamu timpa keburukan itu daripada kamu sendiri. Itu ayat Quran tu ada, itu maksud dia. Kemudian hakikatnya memang daripada dia semua. Namun di sana berkaitan dengan itu, apa yang Allah perbuat tidak disoal. Jadi adalah perbuatan hamba-hambanya. Situ. Mazhab Mu'tazilah berpendapat Allah wajib membuat sesuatu yang baik dan lebih baik. Itu as-salih wal aslah. Al-Maturidi pula berpendapat bahawa Allah itu suci daripada membuat perkara yang sia-sia. Dan segala perbuatan Allah itu mengandungi hikmah dan sebab-sebab tertentu, kerana Allah itu maha bijaksana. Tetapi kerana Allah tidak dipaksa. Allah tidak boleh dipaksa. Kerana Allah tidak dipaksa, kerana Allah itu mempunyai kemahuan sendiri dan bebas melakukan sesuatu yang ia kehendaki. Tegasnya aliran Maturidi ini adalah lebih rapat dan lebih dekat kepada pahaman Mu'tazilah daripada pahaman ahli fiqh dan ahli al-hadis. Pada ketika itulah maksud dekat tu bukan jadi Mu'tazilah tu nanti silap pun. Macam begitu, pendekatan itu ke arah itu, tapi bukan cara Mu'tazilah berfikir. Maka dia mengambil jalan tengah juga. Dia pergi ke arah bersama dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu, termasuk juga dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal pada tahun 333 Hijriah. Yang ketiga berkaitan dengan Hasan Al-Basri. Nama penuhnya Hasan bin Bashir. Itu bekas hamba kepada Zaid bin Thabit, yang lahir pada tahun 23 Hijriah. Dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat dan juga tabi'in yang ramai. Seorang yang sangat faqih, alim, mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi serta fasih bercakap, dan juga seorang yang zahid, yang zuhud. Kalau dalam kitab Mukashful Qulub Imam Ghazali ada membawa beberapa kisah-kisah tentang Imam Al-Basri mengikut tajuk-tajuk yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, tentang zuhudnya, tentang waraknya, antaranya lah. Imam Anas bin Malik pernah berkata, tanyalah pada Hasan Al-Basri, kerana dia banyak ingat dan kami ni tidak ingat. Imam Anas bin Malik kata, orang kuat ingatan dan banyak mengingati akan
urusan-urusan perkara ehwal agama ni. Oleh kerana tajam fikirannya, pernah dikatakan kalau Hasan sempat bertemu dengan sahabat Nabi, tentu mereka itu berhajat kepada fikirannya. Ini satu telahan, menyatakan bahawasanya hebatnya Hasan Al-Basri ni, kalau dia sempat bertemu dengan sahabat Nabi ni, tentu para sahabat akan berhajat kepada cara dia berfikir, cara jalan keluar. Itu pada sangkaan telahan awak dia ni bijak-bijak sungguh, kuat ingatan. Itu. Ustaz, kalau bertemu pada zaman sahabat yang sebenar, itu kita tak tahulah. Kita nak cerita tentang dia tu bagus pada tahap itu. Maknanya, apa kita kata? Telahan pada zaman beliau. Ni orang ni hebat begitu. Seorang yang sangat berani dan tidak gerun mengeluarkan pendapat, pernah ditanya tentang pelantikan Yazid bin Muawiyah. Ni kerajaan mana ni? Lepas pada Khalifah Ar-Rasyidin, naik kerajaan Umayyah. Anak beranak Muawiyah. Dia tak takut lah. Kalau ditanya tentang melantikan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, tetapi dia tidak mengakuinya sebagai seorang yang benar. Oh, berani dia kata. Dia berani kata pada khalifah ni seorang yang tidak benar. Tidak akui dia sebagai orang yang benar. Sedangkan orang lain tidak berani bersuara. Beliau seorang yang warak dan bertakwa, hingga orang sufi menganggapnya sebagai ahli sufi. Memang dalam ilmu tasawuf memang kerap disebut nama Imam Hasan Al-Basri. Bahkan dalam sanad-sanad tariqah pun, antaranya Asy-Syazuli, tariqah Asy-Syazuli, juga akan sampai sanad daripada Imam Hasan Al-Basri sebelum sampai kepada Sayyidina Hasan ataupun ajaran Sayyidina Husain. Begitu. Hasan Basri tidak pernah melibatkan dirinya dalam perkara siasah pada zamannya. Dan beliau telah dilantik menjadi qadi di Basrah dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi kemudiannya beliau meminta berhenti. Jadi pada zaman hidup dulu, dia tidak terlibat dalam perkara-perkara siasah. Itu tentang politik pada zaman beliau, zaman kerajaan Muawiyah. Macam terlibat tu bukan dia tak cana tuan-tuan. Maksudnya dia bukan aktivis. Kena tegang juga. Sebab kita hari ni kan, kita hidup dah kenal. Kita ada parti itulah, parti inilah kan. Lepas tu ada ulama' yang terlibat, ada ulama' yang tidak terlibat. Jadi maksudnya ialah yang tak terlibat bukan tak terlibat, dia bukan aktivis, tapi punya pendirian. Biasa yang tidak terlibat ni pada adatnya memang kalau dia nak kata kepada seorang pemimpin negara tu, dia tanpa ambil kira tentang hubungan dia dengan pemimpin, dengan parti, tak ada, sebab dia tak ada hubungan apa-apa pun. Jadi beranilah dia kan. Tapi kalau duduk kita ni pada parti tersebut, pimpinan aku akan nanti pemilihan nanti akan JPK macam-macam. Maksudnya di sini kena faham tuan-tuan, dia tidak aktif. Lepas tu kita kena faham berbeza politik pada zaman beliau dengan zaman kita yang sangat jauh berbeza. Sedangkan dia itu menjadi salah seorang, kalau ini kita pinjam awam, dia pernah jadi qadi kan. Dia qadi. Berarti qadi kan bukankah dia satu pemerintahan? Ya, dia satu pemerintahan. Cuma dia menjawab jawatan itu dan menjalankan tugas selaku apa yang nanti oleh khalifah ataupun oleh pemerintah. Begitu. Boleh kita faham bahawasanya di sana tidak ada yang meninggalkan sistem pemerintahan, politik ke, agama, suku, tak ada. Tak pernah wujud. Cuma tinggal aktif ataupun tidak, aktivis ataupun tidak. Itu maksudnya. Tetapi kemudian beliau telah minta berhenti. Ini sewaktu bila tu, dia jadi qadi tu waktu zaman yang dimaklumi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz bukan zaman Khalifah Ar-Rasyidin, dia pada zaman kerajaan Umayyah. Tegasnya Hasan Al-Basri mempunyai pencapaian pengetahuan yang tinggi. Ramai para ulama telah mengambil petua
ambil pandangan daripada beliau dan mengumpulkannya dalam 7 buah buku yang tebal. Beliau meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah. Jadi pada hari ini kita berbicara pertamanya tentang tengok ada beza. Kita melihat perbezaan Mu'tazilah dengan Ahlussunnah Jamaah. Kemudian kita dikenalkan 3 tokoh utama lah. 3 tokoh utama itulah Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Musa Al-Maturidi dan seterusnya Imam Hasan Al-Basri. Dia susunannya sepatutnya Imam Hasan Al-Basri yang pertama sebab dia zaman dia sempat dengan sahabat yang masih hidup dan juga pada zaman tabi'in. Ada pembahasan Asy'ari dengan Imam Mansur Al-Maturidi kemudian lagi. Mana saya sebut sebab dia susun begini kan. Tak apalah. Cuma kalau kita dah faham tu susunannya lah Imam Hasan Al-Basri, kemudian Abu Hasan Al-Maturidi, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, setakat itu dahulu kita akan masuk insya-Allah minggu hadapan, minggu pertama bulan 3 berkaitan dengan kewajipan seorang muslim. Okey, silakan tuan kalau ada pertanyaan yang berkaitan. Okay. Baik, alhamdulillah cantik pertanyaan pada Datuk tadi macam ni. Pertanyaan tadi pertama dikaitkan dengan kita lihat kejutan pada semualah kejutan di sudut orang-orang di Jerman, UK masuk Islam sehingga ada gereja-gereja yang dibeli dan jadikan masjid. Okay, baik. Persoalannya ialah tentang bagaimana kita di Malaysia kan ada pemahaman yang pelbagai kan. Yang pelbagai. Saya melihat begini masuk pelbagai itu pertamanya datanglah apa bentuk pemahaman ideologi sekalipun kemudian ada persamaan sampai sembahyang pun ditiru macam orang Islam sembahyang. Kalau Syiah tu yang dah lama dah. Kalau yang baru sebut apa nama sekalipun ada unsur-unsur sama dengan ibadat orang Islam, solat tu antaranya kan. Jadi persamaan tersebut itu bukan isu dia. Bukan isu kita, bukan isu. Isunya ialah pegangan. Pegangan tu kamu ni mentauhidkan macam mana? Kemudian kita betulkan tentang syariatnya, maksudnya kata ibadah tadi. Kalau mata persamaan tu banyak macam Syiah pun memang sebab dia pun Islam pada asalnya kan. Dia yang yang beza yang ketara sampai terkeluar Islam tu akidah yang terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Yang mana dia mencerca
para sahabat, mengkafir para sahabat dan sebagainya lah, benci pada Rasulullah SAW dan banyak lagi lah perkara yang lain. Jadi itu yang dibicarakan. Elok dah bertanya, sekarang ini datanglah bagaimana ism sekalipun, kita akan lihat pegangan mereka dahulu. Berkaitan dengan ada beberapa unsur elemen yang sama, sembahyang ke, puasa ke, macam tu kan. Dia puasa macam kita juga Ustaz, ada sahurnya, bukanya pun sama. Itu tak jadi masalah. Cuma selagi mana kalau akidahnya lari, out awal. Akidah tak lari, betul pula. Sembahyang yang betulnya begini. Ikut nabinya begini. Cara kafiat seperti ikut ulama yang muktabarnya ada 4 ulama muktabar. Nak ikut pendekatan daripada Imam Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali ke, macam itu. Jadi apa yang saya boleh faham pada pesan Datuk tadi ialah bagaimana kita nak berdepan, ialah kita tu kena ada ilmu, ada pengetahuan. Bagaimana kita nak berdepan dengan mereka ini. Jadi kalau ada kesamaan tu, tengok kesamaan ini dari sudut ibadah, maka kita tengok akidahnya macam bagaimana. Kemudian, kenapa kamu itu macam orang Islam sembahyang? Kalau tak ada kaitan, kalau kebetulan, okey, kamu tetap bukan daripada kami. Itu. Cuma yang kita tak nak jenis tu, masalah pada hari ini, ibadat tu ibadat kita, kebetulan ada unsur-unsur lain datang, buat tu nak sama macam kita, maka kita pun mengatakan tasyabuh macam mereka. Kenapa kita kata dia tasyabuh kepada kita? Betul tak? Dia kata, oh ini tasyabuh Yahudi ni. Kenapa tak kata Yahudi tasyabuh kepada kita? Saya nak pergi faham bahawa kadang orang kita ni terlalu macam mana? Dia mungkin salah faham tu sebab banyak benda dia tak tahu tentang Islam. Tengok-tengok, macam Hindu punya. Kenapa tak kata Hindu tu ikut kita? Saya sebut itu mengingatkan satu peristiwa yang besar berkaitan dengan Rasulullah SAW sendiri, tentang puasa Ashura. Kan, puasa Ashura tu. Sebelum Rasulullah buat tu, Yahudi dah buat dah. Kan? Yahudi dah buat dah. Okey, bila Yahudi dah buat, Rasulullah sarankan supaya puasa pada 10 Ashura, maka pada sahabat beritahu lah, Yahudi ada buat. Rasulullah tanya Yahudi, kamu buat ni untuk apa? Kata Yahudi, aku buat ni kerana mengenangkan Nabi Musa diselamatkan daripada ujiannya. Maka Rasulullah, kali itulah maksud kamu, aku lebih berhak untuk berpuasa. Sebab apa ni berhak tu lah? Nabi Musa tu dia cuma melalui dari sudut kenabian dan Rasul, dan itu Islam, dan Nabi Muhammad SAW membawa risalah-risalah tu, dia yang akhir. Aku lebih berhak untuk berpuasa. Maka Nabi sarankan pula tambah lagi beza, kita puasa guna pada Tasu'a 9 Muharram dan 10 Muharram. Adakah Nabi meninggalkan dengan sebab kata tasyabuh diri? Tak. Berarti di sini ada keserupaan itu bukan berarti sama. Bukan berarti sama, ya, dia akidah lain. Jelas itu maksudnya. Jadi fahamlah kita bahasa kelepas ni, kalau ada pendekatan, ada yang saya lupa apa nama seorang hamba Allah tidak, dalam seminggu dua saya dapat tengok nama, saya lupa dah, kata di papan tanda nak pergi kamera Highland dan semua tu, betul tu rupanya satu gerak-geri katanya daripada amalan daripada orang Cina di China. Begitu. Jadi tentang pergerakan begitu semua tu, kita tengok kalau dia buat tu lah untuk kesihatan dan kaitan dengan ritual mereka, tak ada masalah lah. Kan? Begitu. Ya, pasti jangan terikat dengan akidah mereka, minta jauh. Ada keserupan, kesamaan dalam beberapa perkara tersebut, bukan bermaksud kita ada seperti mereka. Macam begitu. Tak boleh. Sebab ada orang ni, orang kata dia buat tahlil tu macam Hindu juga. Kata, Hindu ada tahlil lah. Saja kita jawab akal lah. Jawab akal dulu. Hindu ada tahlil ke? Kamu kata macam Hindu. Tu dia buat ada hari pertama, hari kedua. Kesamaan itu ada keserupa. Mereka itu iktikadnya bagaimana? Dan tujuannya untuk apa? Adakah mereka itu ada zikir yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah juga ke dalam Hindu tu? Kalau tak ada lah, jangan ada kait-kait. Kan? Kerana yang buat ini berdasarkan pada kerangka syarak yang dibenarkan.
Maaf Datuk, itulah yang saya boleh kongsikan. Kalau tak sampai banding kita boleh bincang balik. Itu tak sampai maksud yang Datuk hendaki. Itu bagaimana? Ya. Oh, negara mereka betul. Oh, gitu ya. Cuma untuk berhati-hati itu, walaupun kalau tak ada kata agak pun elok kita elakkan. Itu ya, untuk berhati-hati. Tapi apa-apa kena selidiki dengan baiklah. Tapi apa kita terima kasih pada orang yang memberitahu perkara ini kerana dia sayang, takut orang terjebak. Mula-mula tu bersenaman, akhir-akhirnya berakidah. Itu unsing itu lah. Itu dulu ada apa, tak ada apa. Kalau kita sambung minggu hadapan, minggu pertama bulan 3. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.